Kewujudan pelbagai jenis rokok elektronik atau vape bersaiz kecil berbentuk pen, jam tangan selain pemacu pena antara punca vape menjadi kegilaan baru murid serta pelajar. Isu terbabit menyebabkan ibu bapa, sekolah dan banyak pihak lain terkejut kerana tidak menyangka generasi masa depan negara kini seolah-olah diancam kebanjiran vape yang boleh diperoleh dengan mudah. Bagaimanapun ia juga menimbulkan konflik kerana ada penghisap vape khasnya dewasa menjadikan vape sebagai perantara untuk berhenti merokok. Cafe Ahad bersama Presiden Persatuan Peruncit Rokok Elektronik Malaysia MRECA Dato' Azwan Abdul Manas untuk mengulas isu ini bersama wartawan Muhammad Fad Rahmat. So kita menganggap vape ni adalah alternatif dari sudut yang positif, ya. Kami juga bekerjasama dalam memastikan kerajaan serius memandangkan isu ini sebagai isu yang harus diselesaikan dengan segera. Kawal selia adalah benda yang paling tepat. Kawal selia dalam isu-isu begini. Pengharaman vape bukanlah sesuatu yang tepat actually, kerana ia akan menjadikan ianya lagi teruk, kerana masalah ini tidak akan dapat diselesaikan. Kawal selia ataupun regulasi adalah perkara yang paling tepat untuk semua permasalahan ini, ya. Dengan kawal selia, kerajaan mampu mengawal selia penjualan serta pembuatan pengedaran produk yang berkaitan tentang vape di Malaysia, ya. Yang pengawal dari segi pengawalan rantaian vape ini juga akan memastikan semua produk yang berada di pasaran harus dan wajib ikut panduan, garis panduan dari kerajaan, ya. Antara garis panduan paling utama yang kita ingin tekankan ialah panduan penjualan, yang mana setiap penjualan ni haruslah berpremis dan mempunyai lesen khas dari mana-mana kementerian berwajib, ya. Sebenarnya permasalahan utama vaping ni, yang mana kanak-kanak ataupun pelajar senang ataupun mudah mendapatkan barangan tersebut, selalunya daripada online, bukan peniaga yang mempunyai premis, bukan. Sebab kami memang mempunyai tata cara kami sendiri, iaitu tidak membenarkan penjualan vape bawah umur. Yang online kita ada masalah dari segi umur, ya. Mereka boleh claim yang diorang ni berumur 18 tahun ke atas. Kalau kita ambil rumusan kajian yang dijalankan oleh KKM Tekma 2016, peratusan pelajar ni lebih ke arah pada trend, ya. Mereka ni sekadar ingin mencuba ataupun cuba-cuba ataupun sekadar mengikut kawan-kawan, ya. Ini kajian yang dijalankan oleh KKM sendiri. Jadi saya nasihatkan supaya mereka ini berhenti dari buat perkara yang tidak baik, kerana vaping ni bukan benda yang suka-suka untuk dihisap, tetapi dia adalah satu device yang kita guna pakai untuk berhenti daripada merokok. Sebenarnya saya ingin tahu dari mana data yang mengatakan pelajar Melayu kebanyakan terlibat dalam dunia vaping ini. Saya rasa data ini tidak ada. Kami sebagai persatuan mempunyai data yang merangkumi semua aspek keselamatan dari segi penjualan bawah umur. Semua ahli kami tidak menjual vape kepada pelajar dan budak bawah umur, ya khususnya. Dan kita kena faham, walaupun menjual ini tidak dilarang, masih tidak dilarang oleh kerajaan, tetapi ahli di bawah kami, ya, khususnya memang telah mengamalkan sikap bahawa tiada penjualan dilakukan ke atas kanak-kanak ataupun bawah umur 18 tahun ke bawah. Actually perniagaan vape ni adalah perniagaan yang berbentuk komuniti, ya. Kami sebagai pemain industri sangat kenal antara satu sama lain,
dan sering communicate antara satu sama lain. Sebenarnya rata-rata kita mempunyai lebih kurang dalam 450 ke 500 kedai seluruh Malaysia. Dan kami sebenarnya telah bersepakat daripada tahun 2014 lagi, ya, untuk bersama-sama membasmi penggunaan bawah umur ini, kerana ia akan memberi impak kepada perniagaan kami sebenarnya. Rata-rata pelajar yang mencuba vaping ni, 99% dia adalah perokok sebenarnya, ya. Mereka menjadikan vape sebagai alasan untuk berhenti merokok. So masalah ni sebenarnya kita tidak sokong lah, kan. Ini adalah perkara yang tidak sama sekali kita mahukan. Malah kita boleh bendung sebenarnya dengan pemain industri untuk memberi input kepada guru-guru dan sebagainya bagi mengekang perkara tersebut. Okey, sebagai contoh, lambakan produk yang mirip peralatan harian contohnya, yang kini menjadi punca utama benda ni berlaku. So justru tu pendedahan harus diberikan kepada guru-guru di Malaysia ni. So kami daripada persatuan sendiri sudi memberi pendidikan ataupun pendedahan tentang vaping supaya mereka peka dalam situasi sekarang. Kita sebenarnya ada satu contoh di negara Europe, iaitu UK sendiri. Ada 2 hospital yang membenarkan pembukaan premis vaping di dalam kawasan hospital, iaitu di Sandwell General Hospital dan Birmingham City Hospital.